saya akan mengajar awak untuk unit yang kedua. Okay. Unit yang kedua ni sebenarnya dia mostly berkaitan dengan business. Tahu business. Sebab tu nama dia entrepreneurship skills. Pernah dengar ni? Macam mana nak sebut ni? Semula? Siapa-siapa? Entrepreneurship, sir. Sebutan dia sebenarnya entrepreneurship skills. Jadi kita ni sebut je lah macam mana pun. Kalau bunyi macam tu, betul lah tu. Okay, entrepreneurship skills ni, entrepreneurship tu sebenarnya apa? Entrepreneurship ni sebenarnya adalah business. Okay, usahawan. Jadi apa sebenarnya penting kita nak belajar usahawan pula ni, sedangkan awak semua ni PPKP. Jadi apa pentingnya? Benda itu yang kita nak tengok pada hari ni, kita nak kupas pada hari ni, sebab bila kita bercakap tentang usahawan ni, dia sebenarnya besar. Okey, kita nak ambil benda-benda positif yang seorang usahawan ni, sebab macam yang kita tahu, seorang usahawan tu dia ada memiliki sifat-sifat yang sangat baik dalam diri dia sampai dia boleh berjaya. Sebab itulah kita nak mencontohi karakteristik ataupun ability ataupun skill yang ada pada seorang entrepreneur ni untuk kita implementkan dalam kehidupan kita sebagai seorang penjawat awam. Okay, dan kalau awak nanti in the future nak fikir macam mana nak develop awak punya career pun boleh menggunakan skill atau ability yang ada ni. Jadi untuk topik yang pertama ni 2.1, kita nak tengok concepts and characteristic. Konsep ni apa? Konsep ni idea lah. Dari segi konsepnya kita nak tengok apa itu definition dan apa itu purpose of entrepreneurship. Jadi entrepreneurship ni dia terbagi kepada dua maksud yang sama, cuma tambah perkataan kata imbuhan tu memberi maksud yang berbeza. Yang pertama entrepreneur. Entrepreneur ni apa? Entrepreneur ni orang yang buat bisnes ataupun orang yang set up organisasi. Okay, mostly mereka taking on financial risk dengan hope untuk dapatkan any benefit ataupun any profit. Jadi orang yang start sesuatu organisasi ni, sama ada bisnes ataupun NGO ataupun apa, untuk mendapatkan faedah daripada benda yang dia buat itu. Dan entrepreneurship ialah, kalau tambah ship, dia ialah activity of setting up. Activity of setting up benda yang sama. Okay, boleh faham yang tu? Saya rasa senang je ni. Usahawan maksudnya apa, dan aktiviti seorang usahawan itu ialah entrepreneurship. Entrepreneur tu adalah orang yang melaksanakan entrepreneurship itu. Okey, boleh faham yang ini? Dua. Boleh sir. Senang. Yang ni yang senang ni. Jadi kalau awak nak kaitkan dengan awak sebagai seorang PPKP, boleh jadi entrepreneur juga. Sekiranya awak set up organisasi atau set up business yang mungkin boleh mendatangkan faedah kepada organisasi awak itu sendiri. Okey. Jadi yang kedua, purpose. Purpose of entrepreneurship. Apa tujuan, apakah sebenarnya matlamat entrepreneurship ni? Okey, yang first kali, helping a person understand themselves. Kenapa? Sebab seseorang itu bila dia nak membina satu organisasi, dia harus menjadi ketua. Dia mesti tahu macam mana nak handle organisasi tersebut. Jadi dia kena kenal diri dia dulu. Jadi entrepreneurship ni membantu seseorang untuk memahami diri mereka sendiri, supaya mereka boleh membawa organisasi mereka lebih maju. Yang kedua, developing ideation skill. Idea. Sebab bila kita cakap usahawan atau berbisnes ni, dia akan develop idea. Bila develop idea tu, sebenarnya dia memerlukan orang kata apa, kepakaran untuk develop idea. Jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan. Okay, skill of developing idea tu boleh diperoleh daripada entrepreneurship ni sendiri. Okay, seterusnya making information ataupun education relevant. Sebarang isu, sebarang maklumat yang kita ada, kita boleh gather dan kita boleh jadikan dia sebagai education relevant. Apa maksud education relevant ni? Kalau siapa boleh agak-agak apa maksud education relevant ni? Untuk mudah difahami kot. Pembelajaran. Dia macam ni tau. Sebarang information yang kita
kita dapat, sebarang information yang kita dapat, sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai education punya knowledge. Contohnya kalau awak buat research, contohnya benda yang remeh-remeh yang awak tak terfikir, macam saya bagi contoh apa tak ada duit nak makan. Okey, tak ada duit nak makan. Macam mana kita nak menjadikan isu itu sebagai education relevant? Jadi kita boleh buat satu paper, contohnya satu research, pengaruh tahap kewangan seseorang, pengaruh tahap kewangan pelatih-pelatih ILKKM dalam kehidupan seharian. Macam tu. Bila dia dah menjadi education relevant, kita boleh buat research. Kita boleh buat research untuk menjawab persoalan isu yang remeh-remeh tadi. Contoh lagi macam malah nak pergi kelas kan. Kita boleh jadikan dia education relevant. Macam mana tahap tekanan pelatih dengan beban kerja ataupun assignment mempengaruhi tahap pembelajaran dalam kelas. Macam tu. Contohnya, menjadikan dia sebagai education relevant. Making information. Okay, boleh faham yang itu? Jadi entrepreneurship sebenarnya dia sentiasa menjadikan maklumat itu sebagai knowledge dan sebagai benda yang kita boleh belajar. Okay, seterusnya developing decision making skills. Entrepreneurship of course lah, organisasi itu dia kena tahu macam mana untuk buat keputusan. Dengan melaksanakan entrepreneurship, dia akan develop dia punya decision making skills. Yang ini basic lah. Developing interpersonal ataupun collaboration skill. Yang ini kita kata communication skill. Communication skill. Interpersonal communication antara orang dengan orang lain. Ataupun collaboration ni boleh kata macam negotiation ataupun setting up meeting with another organisation ke. Apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, dia automatic akan develop melalui entrepreneurship ni. Seterusnya developing articulation and influence skill. Bila kita nak buat bisnes, kita kena mahir macam mana untuk articulation ni apa? Articulation ni lah type of communication yang jelas, message-nya boleh sampai. Kalau kita menyampaikan message itu tidak jelas dan tidak boleh sampai, maka misunderstanding mungkin akan berlaku. Dan juga influence skill, macam mana cara nak mempengaruhi seseorang untuk percaya dengan organisasi kita, barulah kita dapat profit ataupun benefit tersebut. And last but not least, teaching how to develop and build a business. Ini of course lah, bila kita cakap pasal entrepreneurship, dia akan mengajar kita macam mana cara untuk develop ataupun bina sebuah perniagaan tu. Okay, yang inilah purpose of entrepreneurship. Antara sebab-sebab kata apa, entrepreneurship itu penting, okay, untuk mewujudkan benda-benda ni. Okay, boleh faham tak setakat ni? Kelas? Boleh sir. Boleh sir. Boleh. Boleh. Okay, rasa macam senang ya. Alright. So sekarang kita nak tengok proses and nature of entrepreneurship. Proses ni langkah-langkah ataupun orang kata apa, macam mana sesebuah entrepreneurship itu berlaku. Ada 5 langkah. Okey, macam mana sesebuah entrepreneurship itu dilaksanakan. Jadi sebelum seseorang itu mula-mula untuk menjadi usahawan, sebelum seseorang itu mula-mula nak buat organisasi itu, dia kena tahu dulu opportunities ataupun peluang untuk organisasi dia tu maju, untuk dia punya business tu maju. Identify opportunities in the work environment. Jadi macam mana cara untuk identify opportunities, kita tengok kejap lagi. Identify opportunities ni stage where seseorang entrepreneur itu generates idea, dia buat idea, dia recognize yang mana peluang yang bagus, yang mana peluang yang tak patut dia buat, and studies the market. Studies the market tu dia tak tengok dia punya organisasi ataupun bisnes itu dekat luar sana, boleh pergi sejauh mana dia punya produk ataupun servis tu. Jadi opportunity tu apa? Opportunity ni adalah peluang yang perlu ada essential qualities ni. Ada 4 benda ni. Yang pertama, peluang tu kita tengok servis dan produk kita tu mestilah atraktif. Okay, mesti atraktif. Atraktif ni menarik. So bila kita tengok kita punya market, adakah kita punya servis yang produk atau organisasi yang kita nak keluarkan tu
atraktif. Okay, kita dah tengok adakah dia menarik market untuk menggunakan kita punya servis atau kita punya produk. Okay, time frame, masa yang sesuai. Berapa lama sesuatu peluang itu, berapa lama kita nak set up organisasi itu sesuai tak dengan keperluan market di luar sana. Durable ni apa? Ketahanan ataupun boleh kata kualiti lah, kualiti. Jadi macam mana kita punya produk atau servis yang kita nak keluarkan itu boleh tak kekal dalam pasaran dekat luar sana. Dan juga ini anchored in a product, service or business that creates or adds value to its buyer and end user. Okay, peluang sama ada kita punya produk ini boleh ada ni adds value. Tahu tak adds value ni apa? Adds value ni nilai tambah, nilai tambah. Sebab dalam dunia ni semua benda orang dah jual, semua benda orang dah buat servis, semua benda dah ada dah. Jadi kita untuk meningkatkan peluang kita untuk survive dalam apa, dekat luar sana, kalau kita nak involve dengan entrepreneurship ni, kita kena ada satu adds value yang mana orang lain tak bagi, kita bagi. Okey, boleh faham tak yang itu macam mana? Contohnya macam awak nak bagi PPKP apa? Contoh PPKP nak bagi servis health promotion dekat orang kat luar sana. Okey, dah ramai dah orang yang buat. Dah ramai dah organisasi yang buat benda yang sama dengan awak yang awak nak buat tu. Memang akan ada dah benda yang sama. Tapi apa perbezaan awak dengan organisasi lain supaya orang lain lebih memilih awak berbanding dengan mereka? So itu yang awak nak kena brainstorm. Okay. Boleh faham kelas? Faham, sir. Boleh sir, faham. Jadi opportunities ada 4 essential. Dia mesti attractive, timely, durable and also have add value in your product or your service. Okay. Dan ada 3 kaedah macam mana kita nak identify opportunities ni. Kita nak identify peluang. Yang pertama, kita observe the trends. Observe dekat market punya trend. Apa yang menjadi orang kata apa, trend lah, trend yang membolehkan kita punya market tu tinggi dekat luar sana. Yang kedua, solving a problem. Okay, opportunity yang boleh solve the problem of the market. And also finding gaps in the marketplace. Gaps ni apa? Gaps ni ialah benda yang orang tak buat lagi lah. Macam tadi, saya dah cakap tadi kan. As value. Kat sini saya bagi contoh, example untuk kita sekarang ni sangat sangat terkenal dengan COVID-19 ni. Jadi kita kena, untuk kita set up entrepreneurship ataupun organisation ni, kita kena tengok peluang. Jadi peluang tu berdasarkan isu COVID-19 ni, kita nak tengok macam mana. Yang pertama, kita tengok trend. Sekarang trend people dah shopping online. Sekarang kelas pun dah online. So berdasarkan trend tersebut, kita boleh fikirkan satu idea macam mana kita nak buat satu servis atau produk mengikut trend orang zaman sekarang. Okay, mungkin kita boleh set up organisation untuk sediakan komputer ke, tapi mesti ada adds value berbeza dengan orang lain lah supaya awak tu lebih bagus dari orang lain. Yang kedua, solving problem. Sekarang ni COVID-19 issue, orang susah nak dapatkan barang. Jadi kita kena tahu macam mana nak solve problem. Jadi salah satu opportunity, solving a problem, help people getting things. Macam contoh dekat tempat saya ni, hari tu saya nak pergi Tesco. Sebelum start PKP tu, dia dah bagi, nak masuk pintu Tesco, ada seorang tu dia dah bagi handout. Dia bagi handout, kat situ ada barcode je. Lepas tu dia cakap, nanti scan barcode ni, cik boleh tulis je apa yang nak beli, nanti orang tolong belikan, lepas tu tolong hantar dekat rumah, tak payah keluar pun. Okay, so macam tu lah, orang itu dah set up dia punya entrepreneurship berdasarkan problem yang ada dalam market. Jadi dia nak help people to solve their problem. Okay, next, gaps. Gaps ni adalah orang kata apa, lompong, kekosongan, benda yang masih orang tak buat. Untuk COVID-19 issue ni, jadi macam mana kita nak kena fikir satu benda yang orang lain tak buat lagi.
Saya pun fikir juga ni, contohnya macam apa, bank service. Bank service sekarang kan orang nak kena keluar duit juga, nak guna duit, nak kena pergi ATM, nak kena pergi bank. Jadi apa gap yang bank service belum buat? Sebagai contoh, kita nak keluarkan duit, kita nak dapatkan cash tapi tak payah pergi bank. Jadi macam mana kita nak buat? Ada orang yang deliver duit untuk kita. Mana tahulah kalau benda tu boleh berlaku. Tapi kita kena set up betul-betul lah satu organisasi yang boleh handle benda tu dengan betul. Jadi tak mustahil benda tu boleh berlaku. Contoh lagi, sekarang ni orang simpan makan lama kan, roti macam 2-3 hari dah expired. Kita boleh createkan satu benda yang dalam market roti yang setahun tak expired. Contohnya macam tu. Okay, so berdasarkan opportunities yang ada, kita boleh set up entrepreneurship yang kita nak buat. Okay, boleh faham? Boleh faham tak kelas setakat ni? Boleh sir, boleh. Boleh sir. Kalau ada soalan tanya tau. Boleh, Jangan sir. Okey sir. Okey. Yang kedua, proses yang kedua. So bila kita dah ada idea, kita dah recognize opportunity, apa yang kita nak buat, kita plan the strategy. Jadi plan strategi ni develop a plan lah. Jadi apabila develop a plan, kena ada detail proposal yang describe kita punya idea lah. Jadi secara keseluruhannya proposal ni sangat detail, dan antara kandungan dalam proposal termasuklah objektif ataupun matlamat sesebuah organisasi tu, target yang kita nak capai, and also mission statement. Okay, mission statement ni apa? A short statement of why an organization exists, what is overall goal, identifying the goal of its operation, what kind of product and service provides, primary customer siapa, dekat mana, okay, geographical region. So ini adalah statement yang kita nak blast kepada community dekat luar sana supaya orang tahu organisation kita buat apa. So dia dah ada mission statement ni, dia dah tahu apa yang kita buat, so dia boleh go dekat kita punya organisation untuk dapatkan kita punya produk ataupun kita punya service tu. Jadi kita kena plan kita punya entrepreneurship ni macam mana cara untuk dilaksanakan dekat luar sana. Last kali, management and executive summary. So everything are documented and summarized lah. Jadi ini dia kata executive summary ni sebenarnya adalah satu plan yang mana didokumentkan semuanya. Kalau organisasi yang kecil tu orang kata apa, kalau organisasi kecil tu biasa-biasa je. Kalau organisasi besar lah yang melibatkan contohnya macam ahli lembaga pengarah, so everything mesti didokumentedkan dan ada kesemuanya sebelum kita implementkan strategi tu. Kenapa? Sebab tak nak nanti in the future berlaku isu dalam organisasi. Okay, bila kita tak dokumen. Jadi pentingnya executive summary ni untuk everything kita punya organisasi itu sebelum kita proceed ke proses yang seterusnya. Okey, boleh faham? Yang kedua, plan appropriate strategies. Yang ketiga, bila dah kita plan, kita implement. Kita buatlah. Jadi implement ni apa? Stage which entrepreneur operates the business ataupun an organizations, dan juga utilizes resources to achieve its goals and objective. Ini maksudnya buat. Bila kita dah ada strategi, kita dah buat proposal, kita dah ada summary, kita dah documentkan everything, kita dah ada mission statement, kita pun implementkan kita punya strategi. Jadi implement ni melaksanakan kita punya entrepreneurship ni. Jadi example things to consider, sebagai contohnya semasa pelaksanaan tu kita nak buat apa, contohnya grand opening untuk perkenalkan kita punya organisation kepada orang, dan kita boleh tengok kita punya day to day operations macam mana dan sebagainya lah. Jadi apabila kita implement strategi itu, kita boleh melaksanakan everything yang kita buat. Okay, everything yang kita dah plan. Seterusnya, evaluate the effectiveness. So bila kita dah implement kita punya activity, kita dah implement kita punya entrepreneurship ataupun business ataupun organisation tu,
kita evaluate sama ada dia efektif tak ataupun tidak. Okay, so evaluate a stage in which an entrepreneur make the assessment to the implemented strategies. Jadi kita dah implement kan tadi kita punya entrepreneurship, sekarang kita nak assess. Okay, kenapa nak assess? Kita nak tengok sama ada organisation ataupun business yang kita buat ataupun organisation yang kita buat tu ada faedah ke tak. Okay, contohnya benda yang kita nak assess quality, profit and loss. For example, ini untung rugi market response macam mana dengan apa respon daripada komuniti dekat luar sana, mereka suka ke tak dengan kita punya produk, kita punya servis, dia orang boleh terima ke tak, macam mana dia orang macam mana mudah ke tak dia orang nak menerima kita punya produk tu, senang tak dia orang nak access dengan kita punya produk, okay, dan lain-lain. So yang keempat, evaluate. Kalau kita tengok daripada yang pertama tadi, mula-mula ada idea, yang kedua plan, yang ketiga buat, yang keempat evaluate. Okay, nampak tak dia punya proses tu. Dan last sekali, bila kita dah evaluate, kita dah ada data profit loss semua, kita boleh start benda yang baru, recommend new strategies. Okay, bukan bisnes baru, tapi new strategies for our organization. New strategies ni sama ada kita nak develop ataupun growthkan lagi kita punya entrepreneurship tu, ataupun kita nak terminate. Okay, kalau ada untung, kita nak lebih untung, kita develop. Kalau rugi tak ada apa-apa faedah, kita terminate saja. Kita tamatkan kita punya organisation tu dan kita buat benda lain. Okay, so example things to consider semasa kita recommend new strategies ni, for example 5-year to 10-year plan. Sebagai contoh, kita nak tengok macam mana organisasi kita 5 tahun akan datang, adakah berjaya ataupun tidak. Okay, adding location, mungkin nak tambah lokasi ke, nak provide different products and service ke, and some of the entrepreneurship dia macam business kan, kadang-kadang dia stick dekat satu orang kata apa, satu base. Sebagai contoh macam duk meniaga kat Facebook je, lepas tu dekat mana Instagram, dekat Instagram je. Mungkin kita boleh go to public, guna modal sikit, iklankan kita punya servis atau produk dekat TV contohnya, supaya semua orang dapat tahu kita punya produk. Okay, jadi ini adalah proses and nature of entrepreneurship yang kita nak kena tahu. Okay, boleh faham semua setakat ni? Boleh sir. Boleh. Boleh sir. Macam tak ada soalan apa-apa ke? Soalan tak jelas mana-mana antara lima proses ni? Okey dah. Okay. Okay, sir. Okay. Boleh Nanti saya bagi Okey. nota tak sir? Nanti saya bagi tak slide ni? Entahlah, tengoklah keadaan macam mana. Tapi untuk tutorial ni saya belum bagi lagi tau. Saya akan bagi nantilah. Bila-bila saya rasa nak bagi. Okay. So next adalah characteristics of an entrepreneur. Karakteristik yang inilah yang sebenarnya kita nak core dalam topik entrepreneurship ni. Lagi satu dekat topik 2.2 kita nak tengok skill and ability. Sama je lebih kurang. Karakteristik. Jadi benda-benda ni lah semua adalah karakteristik orang entrepreneur ni. Jadi benda ini yang kita nak ambil dari positive side untuk implementkan ke dalam diri kita, untuk kita jadi orang kata apa, penjawat awam yang mempunyai ciri-ciri seperti seorang entrepreneur ni. Okay, sebab macam kita tahulah entrepreneur ni sebenarnya seorang yang bagus lah, kalau dia memang bagus lah. Kalau engineer makan rasuah banyak, tak juga. Okay, so characteristics of entrepreneur ni ada banyak satu yang paling biasa, yang paling penting sekali ialah kreatif and also innovative. Kreatif inovatif ni memang perlu, sebab apa? Bila kita nak set up sesuatu organisasi, kita kena berfikir secara kreatif dan inovatif. Tahu tak kreatif ni apa? Kreatif ni apa kelas? Kreatif ni apa? Kreatif dia cari
Buat lain daripada yang lain, sir. Ya, berfikir di luar kotak, buat lain daripada yang lain. Inovatif? Penambahbaikan. Menambahbaikan Tidak apa? perbaharui yang sedia ada, sir. Improvement. Okey, improvement of the things yang sudah sedia ada. Betul lah tu. Kreatif berfikir di luar kotak, lepas tu inovatif ni. Inovatif ni macam saya cakap yang awal-awal tadi, Sesuatu luar dari kebiasaan. menambahkan value tau. Menambahkan value, adds value for your service and product. Macam contoh orang nak bagi ceramah dekat luar sana, nanti awak nak bagi ceramah, orang lain bagi ceramah, macam biasa-biasa tu, kumpul orang ramai-ramai lepas tu bagi ceramah dengar. Awak buat add value, buat inovatif dengan ceramah awak ni. Buat slide multimedia, satu stadium ke, awak turun dari langit ke untuk tarik perhatian ke, macam itulah kena fikir. Ataupun awak bagi percuma kereta ke siapa yang hadir awak punya ceramah, macam tu, inovatif. Okay, tengok contoh pun. Okay, seterusnya seorang entrepreneur, seorang yang boleh solve problem. Dalam organisasi saya dah cakap tadi, sama juga dengan purpose of entrepreneurship, seorang yang boleh solve problem. Jadi ini based on knowledge and also experience, they can solve the problems according to what problems they face dalam organisasi mereka. Okey, seterusnya seseorang entrepreneur mesti mempunyai kemahiran communication dan juga bagus dalam interpersonal skills dia. Okey, jadi communication skills ni kaedah berkomunikasi dengan orang lain. Jadi awak kena tahu macam mana cara nak berkomunikasi dengan orang lain lah dengan baik supaya mesej itu sampai. Interpersonal adalah kaedah awak nak berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang betul. Yang ini kalau awak belajar dalam communication skill, interpersonal skill, dia ada upward communication, downward communication and same level communication. Jadi awak nak bercakap dengan upward, nak bercakap dengan bos, lain kaedah dia. Awak nak bercakap dengan orang bawahan, nanti awak punya subordinate, lain kaedah dia. Nak cakap dengan orang sama level, lain kaedah dia. Dia tak boleh jadi semua sama. Sebab itulah seseorang itu dia kena mahir interpersonal skills. Jadi kena tahu macam mana nak bercakap dengan bos. Tak boleh nak bercakap dengan bos sama dengan nak bercakap dengan orang yang sama level. Nanti salah. Bila salah tu tak jadilah organisasi tu. Sebab itu pentingnya awak kena belajar interpersonal skills. Jadi awak kena tahu macam mana cara untuk berkomunikasi dengan orang yang sesuai dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Okay, itu. Yang seterusnya adalah info seeker. Seorang entrepreneurship ni memang sentiasa seek any information available. Sebab apa? Information ini adalah knowledge. Bila knowledge itu dia dapat, dia akan boleh membantu untuk berfikir memajukan organisasi dia lagi. So any information dia akan cuba dapatkan. Okay, next karakteristik ialah looking forward. Seorang yang sentiasa memandang ke depan, yang sentiasa memandang kepada kemajuan, fikir macam mana nak majukan organisasi tanpa melihat benda-benda yang sudah lepas dekat belakang. Sekiranya benda-benda itu adalah benda yang tak bagus, contohnya bila dia down, dia looking forward. Dia tak sentiasa merintih dengan dia punya masalah tu lah. Dia dah solve the problem and looking forward to create a new organisation in order to make sure dia entrepreneurship itu lebih better than before. Okay, taking risk seterusnya. Seorang entrepreneur dia tahu bila dia nak set up sesuatu business ataupun satu organisation ni, dia pasti tahu bahawa benda tu akan ada risiko. Risiko apa? Risiko rugi, risiko tutup, risiko tak laku. Jadi kalau kita awal-awal kita dah takut untuk facing the risk, kita takkan jadi entrepreneur. Jadi orang yang entrepreneur ni dia dah tahu risk dan dia will untuk taking the risk. Tapi risk juga. Tapi bila kita dah develop dengan knowledge, dengan karakteristik yang kita nak belajar ni, insya-Allah kita boleh face the risiko yang kita akan jumpa tu dalam organisasi kita.
Okay. Seterusnya ialah fokus. Seorang entrepreneur mesti fokus dalam dia punya kerja. Especially when evaluating opportunity ni, katanya apabila dia nak tengok sesuatu organisasi tu, dia nak buat satu organisasi tu, dia akan fokus organisasi tu untuk maju. Dia tak ada nak menyimpang dengan pelbagai kacau-kacau yang tak penting tu, dia tak fokus. Jadi dia fokus pada dia nak mencapai target dalam organisasi. Okay, competitiveness. Orang yang berfikir yang compete dalam market. Compete secara sihat, sebab kita tahu bila bisnes ni bila kita buat bisnes mesti ramai sangat competition or competitive. Ramai orang yang nak compete dengan kita. Orang yang tak nak kita untung, kita pun nak untung juga kan. Jadi kita kena ada sikap competitiveness ni dari segi positif, bukan dari segi negatif. Bukannya kita pergi jumpa bomo untuk jatuhkan kita punya kompetitor tu. Kita kena kompetitif secara sihat. Okay, next, leadership and integrity. Of course lah, bila entrepreneur ni dia seorang leader, dia akan ada organisasi yang dia nak handle. Dia kena tahu macam mana cara dia nak menjadi seorang leader. Kat sini pun dia kata leadership is situational, integrity is not. Integrity ni apa? Apa maksud leadership is situational, integrity is not? Kelas? Masih bersama saya ke? Ada sir. Masih. Benda ni, leadership is situational, integrity is not. Leadership Leader. bila dalam Apa dia? Tan cakap apa? Leadership ni biasa bila kita dalam satu kumpulan kot. Macam kita jadi ketua satu kumpulan. Apa maksud situational? So ikut situasi lah. Apa integrity is not tu, apa maksud dia? Maksudnya kita kena sentiasa ada integriti walaupun apa keadaan pun. Jadi integrity tu apa? Macam apa Every time integrity. Jujur, amanah semua tu lah. Jujur, amanah. Orang yang tak integriti, contohnya dia buat apa? Makan rasuah. Makan rasuah. Macam mana? Pilih kasih. Pilih kasih. Cara biasa kena ni. Okey, betul lah tu. Okey, nampak lah. Jadi seorang yang mesti berpegang pada prinsip, integriti, tak makan rasuah, tak buat benda-benda yang melanggar amanah. Okey. Dan ini semua adalah karakteristik of an entrepreneur yang berjaya. Jadi ini adalah benda-benda yang kita sebenarnya nak tengok dan nak implementkan dalam work environment of healthcare ni, healthcare personnel ni, macam awak semua. Jadi sebenarnya kita nak belajar topik CCPS ni, professional development ni, kita nak develop our professionalism based on all of these characteristics. Bukannya nak menggalakkan awak supaya berhenti kerja sebagai seorang PPKP dan buat bisnes. Bukan macam tu. Kita nak developkan professionalism dalam diri awak ni supaya awak lebih profesional. Okay. Dan inilah entrepreneur ni salah seorang yang profesional. Jadi karakteristik ini, karakteristik ciri-ciri seorang yang profesional. Okay, boleh faham yang ini semua? Ada soalan tak setakat ni? Kelas? Setakat ni tak ada soalan sir. Okey. Alhamdulillah macam semua konsentrate, semua tak bunyi semua. Okey. Sebenarnya so itu sahaja lecture for this morning session. Jadi okey, jadi kelas rasanya dah tak ada kelas lecture dah habis untuk sesi pagi ni, dan kita akan proceed. Sekarang pukul apa? 11.20 kan? Dalam 11.30 macam tu awak akan proceed dengan sesi yang seterusnya, itu sesi tutorial. Dan tutorial ini ada soalan simple-simple lah, macam benda yang awak dah belajar tadi.
Jadi saya harap awak semua dapat collect info ataupun maklumat daripada lecture sebentar tadi lah. Ada soalan tak setakat ni? Siapa? Okay, sir. Oh, banyak chatting rupanya semasa saya bagi lecture, tak buka lah. Okay. Jadi okay kelas. Jadi untuk hari ini saya rasa setakat ni dulu. Lepas ni jangan lupa semua orang untuk yang masih belum tick attendance untuk sesi lecture ni dah boleh pergi iBest, lepas tu buka and tick awak punya attendance. Sebab attendance tu sampai pukul 11.30 saja. Lepas tu 11.30 nanti ada attendance baru untuk tutorial. Ingat Jadi hari ni saja awak kena ada 2 attendance. Boleh? Boleh. Boleh sir. Boleh sir. Dan untuk tutorial nanti pukul 11.30 nanti akan available pukul 11.30 sampai 12.30. Jangan buat kerja lain, fokus pada CCPS, jawab soalan secepat mungkin, lepas tu type, lepas tu save, hantar draft dan hantar draft. Submit awak punya assignment. Okay, dia online text je. Dia tak perlu submit dokumen apa-apa. Okay, awak jawab terus dekat iBest. Okay, boleh? Boleh. Boleh sir. Kalau ada apa-apa. Ya sir, terima sir. Ya apa? Boleh. Terima. Apa dia? Ada soalan? Tak ada, sir. Dan tugasan tu hantar sebelum pukul 12.30 tau. 12.30 habis. Dan jangan lupa juga attendance sampai 12.30 nanti. Baik, Okay. sir. Boleh? Okey sir. Jadi Boleh. kita akan sambung kita punya topik 2.2 entrepreneurship abilities and skills ni minggu depan. Minggu depan kan? Ingat je dah. Hari ni Selasa. Okay, boleh semua? Boleh. Okay, kalau apa Boleh, sir. Boleh, sir. jadi kita berakhir dulu pada sesi pagi ini dan it's very nice to see all of you. So saya harap awak semua boleh buat tugasan dengan baik. Dan kalau ada apa-apa persoalan, kalau ada persoalan ke ada masalah apa ke, boleh berhubung dengan saya, okey? Okay. Ni 52 ni siapa tak ada ni? So tahu tak? Tadi ada seorang yang dia punya lain masalah ke? Sekejap saya tengok dia dah masuk tu. Sekejap saya tengok sekejap. Rasanya tadi Kalau yang Hazli lain tu boleh left. Hazli mesej saya tadi dia cakap dia dah masuk tapi terkeluar, terputus-putus. Ya. Dia dah masuk tapi terkeluar balik. Okey. Tak apalah. Kalau macam tu nanti pesan dekat dia orang buat tugasan tu. Tutorial. Baik sir. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam sir. Terima kasih sir. Thank you sir. Thank you. Okay. Terima kasih, sir. Welcome. Thank you sir.